Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning for untuk kelas kamu yang kelas 5F 4F Alright, so today untuk kelas studio for the BSR 253 ni dia more kepada penerangan lah kot, sebab mungkin Puan Mariati ataupun belum sampaikan lagi lecture berkaitan dengan what is the site analysis, tapi tak apa, for the kelas studio kita ni saya akan brief sedikit lah berkaitan what is site analysis, apa yang kamu kena buat untuk task 2 ni, site analysis tu, apa yang kamu kena buat. Kamu punya assignment task 2 ni berkaitan dengan site analysis yang mana satu kelas satu projek. Maksudnya site analysis ni dibuat oleh satu kelas kamu. So ada 20 berapa tadi? Kelas kamu? Sir. Ada 26 orang. So ada 26 orang yang akan buat site analysis ni. So task yang akan diberi ni maksudnya mungkin kamu kena ada ni lah, class rep ke ataupun leader yang lain, dia yang akan manage kamu punya group members dalam kelas kamu untuk buat semua buat site analysis requirement yang perlu ada dalam satu board. Yang mana saya tahu dalam board kamu tu mesti ada bersaiz A0 dan ada report dalam saiz A3. Satu kelas satu AO, yes sir. Yes. Maksudnya satu kelas satu AO dan satu report bersaiz A3. So tugasannya adalah kamu kena bagi-bagilah job ataupun tugasan kepada semua ahli kelas kamu. So kat situ kalau kamu tengok je kalau kamu tengok dekat task yang diberi, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Sekejap Okay, so task 2, the visual side 10%. Less is more. Maksudnya kat sini dia merangkumi semua 10% daripada total yang sebelum ni. Task 1 ada 30%, yang ni 10%. And then yang projek terakhir kamu base daripada sambungan projek 2 ni nanti. Apa-apa kena buat site analysis dulu. So the objective untuk visual site ni to demonstrate the communication and teamwork between members through assessment on the site and technical drawing. Jadi katakan technical drawing maksudnya kamu kena buat depend sama ada kamu nak buat board kamu tu site analysis kamu tu dalam bentuk sketch ataupun dalam bentuk AutoCAD. Tetapi mesti adalah ditambahkan lagi important data. Seperti yang information data requirement yang perlu ada dalam sesebuah site analysis. Okay, memandang kita ni dalam MCO jadi they have many limitation lah untuk kamu pergi ke site, tetapi benda tu bukan penghalang untuk kamu tidak membuat assessment yang tersebut ni. So assessment clear telah diberi untuk kelas kamu ni adalah di Tasik depan UiTM Seri Iskandar, tempat yang orang kata boleh jogging-jogging tu. So itu kamu punya site analysis kamu kena buat. So site analysis kamu kena buat, kamu kena buat sketch, kamu kena identify dia punya SWOT analysis, kamu try dapatkan apa lagi, vegetation, sun orientation, wind flow, apa lagi, dan macam-macam lah apa yang ada di dalam site kamu kena masukkan, bukan sahaja di dalam site tetapi 200 meter radius, apa yang berada di 200 meter radius tu semua itu dikira site kamu. Alright, so kalau contoh 200 meter radius tu termasuklah Coast Guard
UiTM pintu depan tu. So Postgres tu adalah salah satu building yang termasuk dalam site kamu, ataupun kita boleh kategorikan dia di dalam orang kata adjacent building lah, bangunan yang berhampiran dengan site kamu. Alright, so clear semua tu? Clear Clear. Okay, so memandangkan you have the limitation to access to your site, so kamu boleh gunalah software-software yang untuk pergi ke site kamu melalui contoh seperti Google Earth, Google Maps, apa lagi? Google Street, dan apa lagi? Kalau Google Street tu mungkin kamu boleh tengok yang site yang berdekatan dengan jalan je lah, tapi yang untuk akses ke dalam site tu kamu terpaksa Google Earth lah ataupun Google Map. Alright, untuk topografi, untuk apa lagi, untuk topografi punya map, kamu boleh pergi ke GIS Perak, ataupun Geospatial punya laman web lah, kamu boleh tengok, ataupun GIS lah. Selalunya saya akan pakai GIS punya software kat online. Kamu boleh type GIS Perak, kamu fokus kat mana, Perak Tengah, nanti dia akan bagilah apa requirement yang ada kat dalam GIS tu, banyak kamu boleh tengok, rumah ke, lake ke, vegetation ke, dan lain-lain. Alright, and dia punya topografi pun boleh nampak kat situ. Okay, so first information yang mesti ada di dalam site analysis kamu adalah site background. Site background ni maksudnya background site kamu lah. Kamu dah identify dekat mana, lepas tu kamu kena dapatkan dia punya key plan dia, kena dapatkan dia punya location plan dengan site plan. Apa yang bezanya key plan, location plan dengan site plan tu kamu kena sendiri search lah dekat internet macam mana, apa yang dikatakan key plan, apa yang dikatakan location plan, apa yang dikatakan site plan. Okay, so lepas tu kena ada existing plan, site plan. Maksudnya kat sini adakah kalau kamu boleh dapatkan data tu, mungkin kamu boleh dapat sumber-sumber yang saya cakap tadi lah, sumber daripada GIS punya plan, GIS punya laman web lah, GIS Perak punya, mungkin dalam plan tu tak update lagi, mungkin dia just sebelum jadi Tasik tu dia cuma adalah Tasik dan hutan. Pada tahun berapa Tasik tu dah dikonvertkan kepada taman rekreasi, tu kamu kena identify lah, cari yang info-info tu. Okay, so kena dapatkan plan yang asal dengan plan yang sekarang. Kalau plan sekarang ni tak ada, kamu kena sketch ataupun kena buat balik AutoCAD ataupun sketch pakai tangan. Alright, so site allocation biasa, site orientation. Site orientation ni kamu kena dapatkan juga, di mana dia punya yang utama untuk site orientation ni adalah simbol utara tu, simbol north, mesti tahu. And then topografi dia, topografi ni dia punya nak menunjukkan kamu punya plan tu macam mana. Adakah dia mendatar ke, adakah dia membukit ke, ataupun dia campur. Dia ada tanah yang membukit, ada tanah yang rata, ada tanah yang di bawah paras tanah. Maksudnya di bawah tanah tu mungkin dia sungai ke, lake ke, mungkin dia kedalaman dia berapa, tidak tahu. Kena dapatkan benda tu. Okay, topografinya. Kawasan berair, kawasan berbukit, kawasan yang orang kata kawasan yang berpaya, isu yang dikatakan topografi lah. And then boundaries. Boundaries ni adalah kamu punya sempadan lah, sempadan kamu. Kalau kamu tengok daripada plan yang ada tu, dia bentuk dia macam 4 segi, tak silap saya. Tapi kamu boleh tengok balik. Tak apa, nanti saya tengok. And then apa yang kena ada lagi adalah vegetation. Vegetation ni adalah pokok-pokok yang terdapat di dalam site kamu. Identify berapa banyak jenis pokok yang ada, pokok yang berair ke, pokok yang hutan ke, pokok landscape ke, pokok untuk landscape, pokok yang untuk memang dah sedia ada, pokok hutan dan jenis-jenis lagi. Kalau tak dapat, kamu try dapatkan seberapa banyak yang boleh lah.
and then identify location di mana-mana. Sebab nanti kalau untuk vegetation ni bukan semata-mata kamu dapatkan jenis-jenis pokok, kamu kena buat pelan juga. Maksudnya kat sini setiap information yang ada ni dia ada dia punya pelan masing-masing. Pelan masing-masing. So kamu kena identify kalau vegetation ni pokok ni dekat mana, ni pokok ni dekat mana. Okay, so itu satu. And another point is the public utilities. Apa public utilities yang ada dekat site kamu. And then kena buatlah access and traffic law. Macam mana kamu nak mas parking kereta? Adakah dia provide parking kat tepi tu ke? Ataupun nanti kamu kena orang kata identify lah tempat parking kat mana, tempat bicycle ke, tempat orang berjogging kat mana. Semua. And then spatial circulation, environmental condition ni kamu kena tengok dulu dia punya climate je. Kena dapatkan climate je. Selalu hujan ke, suhu je berapa. Benda tu kamu boleh agak-agak macam mana kamu nak dapatkan dia punya data untuk environmental condition ni. Agak-agak pakai apa? Agak-agak pakai software apa? Okay, so kamu boleh mungkin dapatkan data daripada Jabatan Kaji Cuaca ke, untuk negeri Perak, untuk kecilkan skop Perak Tengah saja ke, Jabatan Kaji Cuaca lah kamu boleh tengok. Mungkin kamu punya semester kamu adalah daripada bulan Januari sampai bulan 9 kan. Okay, so kamu boleh ambil data orang kata data apa Jabatan Kaji Cuaca tu daripada Januari 2020 sampai pertengahan ke, cuba try dapatkan. Ataupun kalau macam saya dalam handphone saya dia ada weather kan, kamu boleh tengok weather, kamu boleh tengok seminggu punya orang kata apa yang akan berlaku seminggu punya weather dalam handphone. Kalau saya punya handphone ada. Cuba kamu tengok software yang ada. So itu. Mana tadi? Alright, so kena carilah data Alright. Lepas tu site constraint dia, adjacent building. Adjacent building ni bangunan yang sempadan lah. Apa yang bangunan yang di dalam radius 200 meter. Termasuk itu boleh katakan adjacent building. And then local authority requirement. Sebab memandangkan site kamu berada di Perak Tengah, kamu kena dapatkanlah apa local authority requirement yang perlu ada untuk site kamu tu. Contoh kalau ada rekreasi, apa requirement untuk rekreasi punya. Lepas tu kalau ada tasik dan riadah, apa SOP yang perlu ada kalau ada tasik untuk kamu buat riadah. Kalau kamu nak buat pembangunan dekat situ nanti, site analysis yang perlu ada, apa guideline ataupun regulation apa yang perlu diguna pakai untuk site kamu tu. Alright. So limitation ni kamu boleh baca. Okay, so dan kamu punya di presentation board kamu dalam bentuk A0 size. Maksudnya satu kelas satu board. And then report all site studies in A3 format. Mesti ada juga. Kat situ. Clear Clear tak? Clear. Alright. Clear. Satu buah masuknya. Okay, so habis yang tadi untuk brief berkaitan dengan project visual site. Okay. And then kita go through for a guide to site analysis lah. Ini yang Madam Zurana buat. Apa yang perlu ada kat site analysis ni? Kamu boleh baca dah sini what is the site analysis ni. Yang saya ingin highlightkan di sini apa yang perlu ada dekat dalam site analysis adalah site location, site topography, zoning, traffic condition and climate.
Tu saya cakap tadi, benda ini ada yang benda wajib yang perlu ada dalam site analysis. Dalam kamu punya tadi yang yang dalam briefing punya task 2 tadi, itu adalah lebih detail. Alright. So apa yang kamu kena tahu site analysis ni adalah orang kata projek awal sebelum kamu nak bangunkan sesuatu projek. So kamu kena pergi site, ataupun kalau kamu pergi site lah, kalau kamu nak masuk tender, kamu kena pergi site tu dulu. Site, kamu tengok site ni macam mana, condition dia, situasi dia macam mana. Baru kalau kamu confident nak masuk site ni, kamu tengok, okey, bolehlah masuk tender. So baru boleh isi tender. Maksud sama juga dengan task kamu ni. Kamu kena pergi site, tengok dulu dia punya condition, jenis dia, apa risiko yang kamu boleh buat pembangunan kat sini, based daripada analisis yang kamu buat. Dari situ dah pembangunan jenis macam mana reka bentuk design yang kamu nak buat, based daripada analisis, site analisis yang kamu telah buat awal-awal dulu. Barulah kamu boleh pergi ke next step untuk design bangunan ke, ataupun apa-apa yang kamu nak buat dekat kawasan yang kamu dah fokus nak buat development. So itu yang dikatakan site analysis. Okay, so ini dia punya what kind of information are we collecting. Okay, ni yang kamu kena ikutlah. Ada location, ada neighborhood context, ada zoning and size, legal information, natural physical features and man-made features. So kamu try tengok apa yang perlu ada. Okay. Okay, circulation, utilities, climate, sensory and human and cultural. Okay, yang ni kamu boleh baca, saya tak nak baca sangat, biar kamu baca, dan bila kamu baca kamu akan dapat apa sebenarnya kriteria untuk neighborhood ni, apa yang perlu kamu masukkan. Apa yang dikatakan natural features, kalau natural features tu apa? So salah satu natural features ni adalah topografi lah. On the side, sama ada dia valley, ridge ataupun slope. Mendatar ke, dia bercuram ke, ataupun dia slope. And then apa yang dikatakan dalam natural features ni, ada juga vegetation, dia ada site level, ada type soil dia lagi. Itu yang kamu kena masukkan dalam kamu punya board ataupun kamu punya report. Okay, termasuklah ni climate tadi. Okay, so the diagramming your finding. So kat sini kalau kamu tengok dia ada macam-macam jenis arrow arrow yang kamu boleh guna pakai. Dan setiap arrow ni dia ada dia punya peranan masing-masing. Peranan masing-masing maksudnya tak boleh pakai sesuka hati lah. So kamu kena identify kalau arrow straight macam mana, arrow yang kalau dia macam bentuk curve apa maksudnya, ataupun yang macam yang lain-lainnya kamu boleh tengok. Tak apa. Okay, so kalau kamu tengok daripada diagramming for your finding ni, kamu nampak dekat belah sini, belah kiri ni dia punya site analysis punya diagram. Contoh yang pertama ni adalah, itu adalah apa tu? Itu plan apa namanya? Apa plan apa yang atas ni? Atas belah kiri. Tak nampak je. Tak nampak Sekejap saya zoom lagi. Okey. Nampak tak? Vegetation ke tu? Yang belah atas belah kiri tu. Vegetation ke sir? Vegetation. Orange. Vegetation. Itu vegetation. Yang sebelah dia adalah apa? Angin. Bukan angin. Topografi. Lebih sikit. Yang sebelah dia tu apa? Angin. Itu dia punya traffic flow ataupun traffic flow. Yang sebelah bawah yang ni angin itu apa sebenarnya angin punya flow. Yang ini adalah saya dah lupa yang ni. Yang ini dia punya, orang kata tak salah saya, dia punya assess
So dia ada kat sini dia boleh nampak ada 4 akses nak pergi ke bangunan dia. Okey, yang ini mungkin boleh juga orang kata Jalan. jalan ataupun boleh juga dikatakan untuk wind flow pun boleh juga. Dia tengok juga kadang-kadang ada orang buat wind flow pakai yang ni. Alright, ataupun view daripada pandangan depan. Daripada orang kata orang punya view daripada public punya view. And then yang ni pun sama flow. Yang ini tak pasti. Yang ini adalah adjacent building. So dalam kalau kamu tengok adjacent building ni, ada yang di dalam boundaries, ada yang di luar boundaries. Okay. So kena identify dulu dia punya contoh-contoh. Okay, ni contoh. Contoh ya site analysis simple punya. So kat sini kita boleh nampak lah laluan angin, lalu sun orientation-nya, kamu punya site boundaries, kamu punya topografi, kamu punya building, dan kalau sun orientation tu kena ada 3. Maksudnya dari mana dia terbit dan dari mana dia terbenam. Maksudnya kamu kena sukat 3 masa lah, pagi, tengah hari dan petang. Malam boleh ke? Malam tak ada matahari je. Okay lah. Alright. Tapi kamu adalah matahari saya. Alright. Wow. Hebat Okay, so another. Okay, another contoh lah sun orientation, lepas tu ada wind flow, dia ada dia punya apa kata site layout, dia ada building dia yang dicolorkan, dia ada landscape sikit dia buat, ada pokok-pokok tu nampak titik-titik dot-dot tu, lepas tu dia ada dia punya road punya workflow, traffic lah road traffic. Itu yang dikatakan site analysis. Contohnya ni pun ada banyak lagi lah. Sebenarnya contoh-contoh yang orang buat site analysis. Okay, kat sini dia tulis lah new development. Yang ni saya cakap tadi, kalau yang asal plan dia tiada new development, dia kosong je. Okay, so sekarang yang ada new development yang baru, kira yang ini adalah plan baru lah. So dia ada new development. Okay. Alright, so tak apa, yang ni boleh baca. Okay, so yang ni adalah gambar-gambar lah. Gambar-gambar yang telah saya tangkap gambar tadi. Apa yang dikatakan site analysis tu. Ni contoh. Ni contoh untuk site analysis basic untuk sun orientation dengan wind flow. So nampak dia kat situ. Dia punya ada simbol nodes dia. Pada simbol nodes, simbol utara tu kita boleh tahu dah di mana matahari terbit, di mana matahari terbenam. So matahari tu akan terbit daripada east ke west kan. So kamu kena dapatkanlah dia punya titik nodes tu, titik utara tu dulu. Baru kamu boleh identify kamu punya terbit matahari sampailah dia punya terbenam matahari. Alright, itu salah satu contoh. Ini yang bentuk 3D. Yang ini adalah site analysis bagi building dan street sahaja. Kamu boleh nampak tadi tu sun orientation punya site. Yang ini contoh untuk traffic saja. Yang ini lagi satu contoh lah. Kat sini lah, ini salah satu contoh site analysis yang dibuat oleh siapa Edwin Corot University ni. Maksudnya dia punya site element. Maksudnya kamu nampak situ ada berapa banyak plan-plannya. Dia punya orang kata salah satu setiap yang topik yang information yang perlu ada yang saya minta tu dia buat dalam bentuk plan. Yang ada yang belah atas tu dia mesti ada yang site analysis yang menyeluruh keseluruhan,
Lepas tu baru ada sub-sub plan yang pecahan itu. Contoh satu plan yang atas ni je pasal road, yang plan bawah ni pasal bangunan, type of the building. Yang nombor 2 yang ada minyak kuning ni je mungkin dia punya boundaries je. Lepas tu adalah public utilities, and then vegetation, dan ini salah satu contoh lah yang ada. Ini pun sama, site analysis yang ada. Sebab kadang kalau site analysis tu kamu boleh nampak kat sini dia punya apa, ada legend lah kat sini, dia tulis height, bus stop, existing, Okay, ni. Ini yang dalam bentuk sketch. Dalam bentuk sketch. Okay, dan ini juga dalam bentuk analisis yang dibuat. Dia ada sun orientation, site kamu, ada vegetation, ada your ada dia punya wind flow, ada dia punya orang kata good view, adalah dia punya vegetation dan lain-lain, bangunan, sama juga yang ni track, ni jenis yang ada orang pernah buat. Okay, ni boleh nampak clear. Mesti ada sun orientation dengan wind tu, mesti ada. So ni contoh site analysis yang perlu kamu kena buat. Yang pentingnya kena ada key plan kamu, location plan kamu dengan site plan kamu. Itu yang kamu kena buat kat awal. Okay. Apa? Dah simpan, baru simpan. Okay. Okay, ni pun sama. Ini contoh lah yang saya dah tengok. Ada macam ni, Hancock ni. Tak boleh nak zoom pula. Kalau kamu, okay, ni contoh topografi punya analisis. So nanti kamu kena bagi-bagi kumpulan, bukan bagi-bagi kumpulan. Kamu bagi-bagi, orang kata tengoklah, depend pada kamu punya leader macam mana. Sebab kamu ada 26 orang, mungkin topik-topik information tu mungkin kamu bagi by group ke, group-group yang dah sebelum ni dah ada, kamu bagi topik, okey kamu kena cari sekian-sekian, mungkin kalau topografi group ni akan kena buat, yang lain ataupun by individual, salah seorang kena buat, setiap seorang kena buat. Okey. So topografi tu kamu kena nampak lah, dia punya topografi, and then dia adalah dia punya cross section dia. Macam mana kamu dapat yang ni, kamu kena tu lah. Habis lah yang ni. Okey, ada apa-apa soalan tak? Saya due date dia bila? Apa? Due date. Due date dia 5 Jun. Okay sir. 5 Jun report AO, report A3, presentation board kamu dalam AO. So nanti bila dah siap nanti macam biasalah, salah seorang wakil yang akan submit kepada saya. Mungkin kamunya lead lah, leader kamu siapa. So kamunya tugasan sekarang adalah perlu bahagi-bagikan tugas mengikut spek ataupun information requirement yang telah yang ada dalam task 2 tu. Okay, depend pada kamu lah macam mana, nak bagi by group ke, nak bagi by individual ke. So terpulang, make sure next week. Satu lagi, sebelum nak buat site analysis tu kamu kena buat SWOT analysis. SWOT analysis. Tahu tak SWOT analysis tu apa? SWOT. Strength, weakness,
Awareness, tahu. opportunities, And threat. kan? Threat So kena dapatkan dulu buat benda dari situ. SWOT analysis kamu kena buat, kalau boleh next week. Maksudnya saya nak tengoklah SWOT analysis kamu. SWOT analysis kamu dah settle, sketch untuk plan kamu punya site pun dah ada lah maksudnya. Ataupun macam mana kamu nak buat measure sepatutnya site analysis kamu kena ukur kan kamu punya site. So kamu boleh juga buat pakai Google Earth ataupun Google Map. Daripada situ kamu boleh ukur dia punya panjang je. Kamu set dulu dia punya kata zoom 100 meter. Okay, dapat macam mana, lepas tu kamu cuba try orang kata print screen gambar tu, lepas tu kamu ukur pakai benang. Kalau bentuk-bentuk curve kan, kalau bentuk curve pakai benang tu kamu ikutkan pakai benang sampai daripada awal sampai ujung. Lepas tu kamu baru kira panjang sebenar benang tu berapa. Maksudnya panjang sebenar, kalau dia kata kat situ, kalau kamu tengok dalam gambar tu dia kata 100 meter. Okay, so kalau benang yang kamu dah ukur melalui curve mengikut jalan yang kamu dah ukur tadi, kalau dia dapat macam 10 cm lah contoh, panjang sebenar yang kamu dah kira pakai benang, bermaksud panjang track. Itu saya contoh ni, saya kira track jogging tu lah 10 cm daripada benang, kalikan dengan 100 meter. So jadi dia akan jadi total keseluruhan panjang track kamu tu adalah 1 kilometer lah. Macam itu. Itu cara orang kata pengiraan secara orang kata gambar. Boleh. Kalau kamu bekerja nanti pun benda tu yang kamu akan kena buat juga pakai benang. Kalau kamu pakai pembaris tak boleh, sebab dia tak boleh nak bentuk curve. So kena pakai benang juga, normal. It's okay. Alright. Faham yang tu? Macam mana kamu nak kira ataupun nak measure kamu punya site. Contoh kalau saya nak measure dia punya track untuk jogging tu macam mana. Kan dia bentuk dia macam bukan tegak dia akan bentuk curve. Bentuk curve tu kamu kena kira pakai benang. Makanlah tu fries. Makan ni nanti tumpah. Alright. Clear tak? Clear tak? Paket ni clear sir. Okay, so next week kalau boleh saya nak tengok kamu dah buat SWOT analysis. Kamu bagi dululah tugas-tugas siapa yang akan kena buat SWOT analysis. Siapa yang kena buat orang kata site keseluruhan dulu, site yang awal tu. Kena buat dulu kata sketch. Kalau saya akan buat, saya akan pastikan site kamu tu telah didraftkan awal-awal. Sebab daripada site yang kosong tu, kamu akan bagi kepada ahli-ahli group yang lain, daripada orang kata template plan yang dah siap, mungkin orang-orang yang group yang vegetation dia dah boleh start daripada plan kosong tu, dia akan masukkan orang kata plan dia punya pokok-pokok dekat dalam tu. Kalau siapa yang kena bahagian building, dia dah boleh start masuk daripada plan kosong tu, dia dah boleh start lukis dekat dalam plan tu building-building yang ada kat dalam tu. So kalau boleh dua tu yang penting, so analisis dengan plan kosong, plan yang orang kata plan yang kamu draft awal-awal dulu. Dan baru kamu siap tu kamu boleh bagi kepada grup-grup lain untuk diorang masukkan diorang punya data masing-masing. Nanti kalau siapa yang dah ada plan kosong, dia dah boleh buat. Kalau siapa yang kena buat topografi, dia dah boleh buat bahagian topografi. Siapa yang bahagian untuk assess dengan apa orang kata assess flow, dia dah boleh buat track jalan jogging tu. So benda penting adalah plan yang orang kata plan yang asal tu, plan yang di draft, plan orang kata plan kosong lah. Alright, clear yang tu? Ikut scale
Hello? Faham Okay, Faham. ada persoalan lagi tak? Tak ada sir. Okay, kalau tiada tak apa, nanti kamu boleh check balik dekat dalam saya punya Google Classroom. Saya dah attachkan dia punya segala information berkaitan dengan site kamu, berkaitan dengan task 2 kamu, berkaitan dengan cara nak orang kata nak buat site analysis through the YouTube tu. Saya dah bagi link dah, kamu boleh tengok kat situ. And then kalau dah habis ni kamu try lah awal-awal ni terus. Saya out ni kamu boleh terus orang kata discuss dengan kamu punya members. Part mana yang kamu dah boleh bagi-bagi tugas. Alright? Sir, Ya. skill berapa sir? Scale tu tengok kepada Google orang kata Google Earth atau Google Map yang kamu snap gambar tu. Kat situ dia tulis. Kalau kamu ambil selalunya kat ujung bawah dia tulis 100, 200. Kalau kamu tangkap gambar tu dalam 200 kamu 1/200 lah. And then kamu trace balik dalam bentuk orang kata AutoCAD gambar yang ada tu. Jadi mungkin dia punya scale 1/200 lah. Kalau kamu ambil 100,000 kecil sangat. Tengok depend kepada Google Map atau Google Earth yang kamu orang kata print screen tu. So dia base daripada gambar yang kamu ambil tu. Faham Faham. Okey, jap saya try tengok Google. Kejap. Google Map jap. Kejap UI Tempera. Okay, so saya ambil gambar satellite. Okay, kamu nampak tak kat teks ni? Ni dia punya jarak tepi ni 50m. Ini 20m. Nampak. So kat situ lah kamu boleh tengok. Ni 1/20 ke apa? Lepas tu kalau boleh site location tu masukkanlah dia punya GPS dia, koordinat. Okay, ni saya set 100 kaki persegi. Ni 20 meter. Pakai 100 lah ni. Ni kalau ni 100, tapi kecil sangat. Kamu boleh setting lah, saya lupa lah. Sekejap Okay, kalau kamu zoom tu dia tulis. Ni 100 feet. Ni 50 feet. Jadi ni 100 feet. Kalau zoom lagi dia jadi 50 feet. So kalau ni 1/50 lah. So kalau kamu nak kira tu macam mana? Saya cakap tadi track tu macam mana kamu nak kira dia punya panjang track tu kena pakai benang. Kalikan dengan 50. So dia jadilah berapa jarak je. Okay? Cari jarak sebenar ke sir? Dia punya orang kata site analysis ni kamu kena orang kata data tu kena betul lah, tak boleh salah. Kalau tidak nanti kalau kamu salah kira, bila kamu pergi site balik tak muat lah nak buat bangunan ni. Macam itu. Dia macam guna benang tu kita ukur, lepas tu dia dapat ukuran tu kita convert dia untuk dapat dia punya scale. Dia punya apa tu panjang dia akurat. ukuran Itu mungkin panjang lah tu. dia lah.
Kalau kamu nak kira dia punya, kalau kamu nak kira dia punya keluasan, macam biasalah kamu kira dia punya perimeter. Itu perimeter panjang cari punya area lah. Carikan panjang atas dengan bawah. Ataupun kamu kira lah sendiri macam mana. Carikan area je macam mana. Assume. Macam tadi kamu punya side ni lebih kurang orang kata macam bentuk pak segi kan. Lebih kurang macam pak segi lah. Kata. Dia tak ada masalah sangat lah. Maksudnya kamu boleh kira dia punya area je. Mungkin kamu kena dapatkan panjang belah kanan, panjang belah atas. Tengok ikut bentuk shape dia macam mana. Kalau dia macam bentuk rectangular ke, boleh pakai formula rectangular. Kalau trapezium, kita boleh pakai trapezium ya. Kalau dia boleh sir, kira semua. Macam kita ukur semua sekali. Kita kira perimeter. Semua sekali. Perimeter boleh. Perimeter dia punya perimeter ke luas panjang keseluruhan. Kita nak cari area. Satu untuk area, satu untuk area kena ni kan, keseluruhan. Mungkin kamu punya site ni ada, site kamu ni ada lake kan? Ada tasik. Tasik tu kamu boleh, tasik tu kamu kena kira juga. Keluasan ni macam berapa. Tasik dan tanah macam mana? Macam mana kamu nak kira? Matematik je pun kan? Clear yang tu? First saya nak next week kalau boleh saya nak tengok SWOT analysis dengan plan sketch yang dah siap. Sama ada kamu nak buat sketch ataupun kamu dah, maksudnya sketch tu jangan sketch kosong. Maksudnya kamu dah kena buat, orang kata nampaklah site kamu, nampaklah dia punya orang kata simbol utara, simbol orang kata wind flow dengan yang basic-basic kan. Kalau lagi bagus macam site orientation tu orang kata kamu dah boleh buat terus. Public utilities yang dah ada kat situ kamu dah identify, masukkan terus kat dalam plan tu boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So next week kalau boleh saya nak tengok tu lah dulu. Dua tu. Ataupun kalau grup lain tu yang dah siap ke, boleh je tunjuk terus. Tapi grup lain tu kalau nak buat, terpaksa bergantung kepada orang yang pertama buat kamu punya pelan tu juga. Tengok. Alright, clear Kalau tak ada, itu sajalah kot. Alright. Terima kasih sir. Salam. Selamat berpuasa, sir. Okay.